kita ini. Ada kita. Ada kita. Ni, ada kita. Jauhnya, ambil ya. Kali dah hafal lah. Kali tak datang إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صوابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل قال مؤلف قدس الله سره العلم النافع هو الذي ينبسط في شعاعه وينكشف عن القلب قناعه. Situ Bermula ilmu yang memberi manfaat itu ialah terhampar di dalam hati cahayanya. Yang bas itu basata yang bas itu, mana terhampar luas ya pisudur di dalam batin hati dia. Maka membukakanlah ia akan hakikat dunia dan akhirat. Dia akan kenal apa itu dunia dan apa itu akhirat. Dan membuka pula ia daripada yang menegahkan daripada faham. Itu dipanggil al-ilmu nafi'. Ilmu yang memberi manfaat. Itu setengah daripada sifat dia. Setengah lagi belakang tu ada lagi al-ilmu nafi' in qaranat wa al-khasya falakah wa illa fa'alaikah. Ilmu yang memberi manfaat itu in qaranat wa al-khasya, apabila menyertai kamu oleh rasa gerun dengan Allah Ta'ala. Ya, lagi dia belajar, lagi rasa gerun dengan Allah Ta'ala, lagi rasa takut, lagi rasa kebesaran Tuhan, dan menyebabkan hati dia tajam berhadap kepada akhirat dan tumpul kepada dunia yang banyak menipu daya. Itu ilmu manfaat. Kalau dengar di ilmu lagi gila ke dunia, itu bukan ilmu manfaat, itu ilmu terbalik. Ilmu manfaat lagi membuka hati dia untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, lagi terbuka jalan untuk menuju makrifat akan Allah Ta'ala. Kalau berlaku sebaliknya, itu bukan ilmu nafi'. Padahal Rasulullah minta doa tu, ajar kita doa tu. Ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a la yustajabu lahu. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan aku daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ya, itu dalam hadis Rasulullah SAW doa. Wa min qalbin la yakhsha' ke Tuhan. Itu hati yang tak khusyuk. Ya. Hati dihadapkan kepada dunia siang malam, pagi petang, tak habis-habis. Manfaat. Hati yang manfaat, hati yang terbuka menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu memberi manfaat. Ilmu allazi yanbasitu, yang menghamparkan, ya, iaitu lapis sudur di dalam batin hati kita, syu'a'ahu, akan cahaya dia. Sebagaimana cahaya kan, bila terbit saja cahaya matahari, terang benderanglah seisi alam. Maka dengan itu dapatlah kita berjalan dengan baik, dapat mengenal manfaat dan mudarat, dapat mengambil manfaat dan mudarat. Kalau matahari tak ada, gelap intan, habis itu kan, tutup projek, bank pada tak laku dah. Matahari tak ada, gelap habis. Tu Tuhan cabar dalam satu surah, Tuhan kata apa? Qul in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah
man ilahun ghairullahu ya'ti bidhiya. Kul, katakan olehmu ya Muhammad SAW, in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah. Kalau Tuhan jadikan malam ni sampai hari kiamat, man ilahun ghairullahu ya'ti bidhiya. Siapa Tuhan selain Tuhan boleh mendatangkan cahaya siang? Jawab, tak boleh kan? Meraumlah kita kan. Tu nikmat, maknanya Tuhan buka matahari itu besar. Batu sunat bagi kita bila bangun dari tidur pukul 4 pagi ke, kan, 4.30 ke. Jangan bangun tidur pukul 6, tu subuh mu'alaf. Dah nak mati dah bangun pukul 6 lagi. Tak puas-puas tidur. Ya, bangun. Lepas baca doa tidur tu pandang ke langit. Baca ayat yang menyuntik iman kita untuk menghadap hari siang. Apa dia? Itulah ayat 190 dari surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguh dalam ikhtilafil laili wan nahar, dan bertukar la ayatin li ulil albab, menjadi tanda bagi orang yang hidup batin hati dia. Siapa dia orang yang hidup? Ulil albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang sentiasa mengingati Allah Taala dalam keadaan dia berdiri, duduk dan berbaring. Itu di antara ulul albab. Maknanya bangun pagi kita dah suntik kita punya iman supaya dapat terang cahaya dia memandang akan ayat al-manzurah, tanda-tanda Tuhan yang dapat dilihat dengan mata kepala kita, selain daripada tanda-tanda kebesaran Tuhan yang dapat dibaca, iaitulah Al-Quran. Kita ada dua ayat, satu ayat Al-Makru'ah, satu ayat Al-Manzurah. Ayat Makru'ah yang dibaca Quran, ayat Manzurah yang dilihat sekalian alam, termasuk yang paling dekat diri kita sendiri. Maka membukakan ia akan hakikat dunia dan akhirat. Baru dikenal apa itu dunia, baru dia kenal apa itu akhirat. Ya, sangat-sangat bahaya orang yang tidak mengenali akhirat. Kalau dia tak kenal akhirat, sah, dia confirm dia jadi penyembah dunia begitu. Ya, dia akan jadi penyembah dunia. Hidup dia pagi petang tak ada kerja lain, kepala dia dunia sahaja. Ya, maka orang ini dipanggil orang yang mabuk maknawi. Lebih teruk daripada mabuk minum arak, minum toddy. Minum arak, minum toddy tu, minum minuman keras tu bahaya dah. Bukan? Di had 40 rotan mengikut hukum Islam. Ya, tapi malang pun Islam tak jalan hari ini. Ya, negara menyelam bukan negara Islam. Negara menyelam Malaysia bukan negara Islam, dan negara Islam dijalankan hukum. Ini hukum Islam tak jalan. Jadi sesat habis. Kita minum arak, kalau orang minum arak pagi mungkin petang di clear balik kan. Tapi kalau itu mabuk hissi, mabuk luaran. Akal dia cedera, terkencah, tak dimikir, jadi bodoh. Orang tidur dalam rumah, dia tidur celah pokok. Orang berjalan pokok nampak sebatang, dia nampak 5. Dia dah mabuk kan. Sebab dia tulis kat belakang kenderaan bas kan, jangan memandu ketika mabuk kan. Pandai pun dia. Mana orang mabuk tak boleh diikut, orang mabuk bahaya diikut. Mabuk dalaman lagi teruk luaran ni. Ya, mabuk dalaman makna jiwa dia mabuk, tak nampak langsung siapa Tuhan dia tak kenal. Akhirat pun dia tak kenal. Ya. Jadi itu disebut dalam hadis sahih Nabi SAW, riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ghasyiyatkumus sakratan, sakratul hubbil aish wa hubbil jahl. Fa inda dzalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kasabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar. Al-Qamaqan. Memabukkan kamu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, oleh dua kemabukan. Pertama dipanggil hubbil aish tu, kasih pada dunia semata-mata. Siang malam pagi petang tak ada kerja lain, dia fikir dunia je. Ya. Orang tarik tasbih, dia tarik macam sampai haus tangan dia, cap jari pun nak hilang. Ya, dia kerja tarik dan bukan not 50 100, 50 100. Ya, dia kerja tarik gesek. Orang lain gesek juga, dia punya terlampau sangat sampai dia tak ingat untuk berbekal pada akhirat. Sebuah masjid pun dia tak kenal. Masjid ilmu lagi dia tak datang dan lengur duduk dia. Ya, ada satu cerita dia orang yang tak pernah pergi masjid. Dia pergi sembahyang Jumaat, masjid tu rekon. Macam mana dia duduk depan kan. Dia keluar sembahyang berpeluh. Dia keluar sembahyang masjid, dia rekon keluar berpeluh. Agak dia rasa macam mana punya lama, setahun duduk dalam masjid.
Apabila jiwa tak ada tempat tu kan macam itulah. Dia kaedah dia kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap puak kata Quran dia minat dengan puak dia. Kalau ahli dunia dia kejar dunia, dia cerita dunia 3 jam tak apa. Begitu juga ahli akhirat. Ahli akhirat kalau cerita berakhirat, berjam pun tak apa, dia seronok. Lagi satu yang paling tinggi sekali apa? Ahlillah. Itu paling tinggi. Ya, yang paling tinggi ahlillah. Dia cerita lain. Cerita dia nak makrifat ke Tuhan. Nak sampai ke hadrat Tuhan. Cuma mabukkan kamu dia mabuk kata Rasulullah SAW. Pertama mabuk dengan kehidupan dunia semata, siang malam pagi petang tak ada kerja lain. Yang kedua mabuk dengan apa? Wahubbil jahli, kasih seronok duduk dalam kejahilan. Ya, tak kenal Tuhan dia tak kenal Allah. Dahsyat ni. Ada setengah kampung kita mengajar untuk tu kesian ni. Nak nangis buat dia tengok. Dia tanya luka semayang dia tanya, Fatihah bu, Fatihah. Fatihah sunat bu. Fatihah sunat. Sian tengok. Tapi alhamdulillah lah dia mau datang duduk baca ilmu dah okeylah kan. Alhamdulillah. Tapi tu orang tengok sian tengok. Dalam tahap tu bukan benda basic pun kadang-kadang dia tak tahu. Sifat Tuhan ni tak ingat kan. 20 ke banyak naun kan. Macam-macam tu ni. Timbuskan diri dalam dalam kejahilan, dia menzalimi diri sendiri. Maka kalau ni berlaku habis. Fa inda dzalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kamu tak tengok lagi orang buat amal ma'ruf nahi munkar. Sedangkan amal ma'ruf nahi munkar ialah tiang seri tunggak bagi Islam. Kalau dua perkara ni tak ada lagi, apabila Islam rosak, ya, umat Islam akan hancur. Dan orang yang mendirikan benda ni kasabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar. Standard dia macam orang muhajirin dan ansar, pahala dia besar. Sebab ketiga zaman fasad mereka menegakkan sunnah, itu besar. Bila mereka kenal dunia tu apa, akhirat mereka baru dia tahu dunia tu kecil sangat. Sikit. Ad-dunya aqallu minal qalili wa anshikuha adzallu minal dhalili. Dalam kitab Durun Nafis dia kata dunia ni sedikit dari barang yang sedikit. Orang yang asyik ke dunia ni dia panggil apa? Adzallu minal dhalili, sehina-hina daripada orang yang paling hina. Orang yang menjadi hamba kepada dunia, menjadi hamba kepada wang ringgit, dia ni telah makan sumpah Rasulullah SAW. Rasulullah kata apa? Ta'isha abdud dinar wa darahim, celaka dan binasalah orang yang merelakan diri dia menjadi hamba kepada wang ringgit. Dinar wang emas, darahim wang perak. R dengan M kalau gitu kan, RM. Kalau dia jadi hamba pada RM, maka dia kena laknat Rasulullah SAW. Kita jangan hambakan diri kita melainkan kepada Allah Ta'ala. Wang ringgit ada tak apa, ya, kita kontrol dia, jangan dia kontrol kita. Ya, dia kena lawan nafsu, jangan dia kontrol kita, kita kontrol dia. Jangan dia lacak kita habis. Dia lacak kita habis dapat dia. Ya, banyak wali-wali yang kaya-kaya kan? Ada wali tingkat tinggi martabat, tapi dia benteng dia kuat, dia punya antibody dia kuat, hati dia sentiasa menghadap hadrat Allah Ta'ala. Banyak pun tak apa, dia boleh kontrol benda tu pada jalan yang sebenar. Tapi dia tak jadikan matlamat. Bagi kita dalam hidup kita ada dua benda, satu matlamat, satu keperluan. Ya, matlamat kita ialah Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu lah kemuncak hidup kita. Adapun satu lagi keperluan, makan, minum, bekerja, itu keperluan. Ya, maka keperluan dengan matlamat lebih tinggi. Sebab keperluan kita sementara je, walaupun banyak umur kita, tak sampai 100 tahun pun tak sampai, jarang kan. 780 dah jalan lah. Jadi matlamat itu penting. Sebab itulah matlamat kita dicempak ke dunia kan. Ya, uhibbu an khalqah, aku kasih, aku dikenal, kata Allah Ta'ala. Maka aku jadikan makhluk untuk ia mengenali aku dan mentaati akan daku. Itu tujuan dia. Tapi bila dia dah akhir dia Tuhan pun dia tak kenal, ya, kerja dengan Tuhan pun tak, dia tak ambil tahu, wah ni berat kan. Maka hilanglah daripadanya segala syak dan segala waham. Bila tu? Bila mendapat sinaran ilmu yang nafi', ilmu yang beri manfaat, ya, terang benderang hati dia, dengan nampak kebesaran suatu pun, dan nyata dalamnya hakikat tiap-tiap suatu, tuan-tuan. Allah. Kalau kita buka dalam khutbah kitab Durun Nafis bagi Syekh Muhammad Nafis, khutbah awal kitab dia itu,
Ya, para aulia ni wa atla'ahum haqiqatal asya'i. Atala ittila, buka dalam batin para kekasih dia aulia ni haqiqatal asya', akan segala hakikat suatu. Tuan buka ya. Dia tak tahu asalnya, tapi Tuan buka. Jadi ilmu mukasyafah. Ilmu kasyaf yang Tuan buka. Dia boleh tengok. Setiap benda dia tengok, Tuan buka akan dengan nur makrifat dia. Masya-Allah. Ini orang lebih hebat tuan-tuan. Ni kalau dia jeling kita tembus tuan. Dia kalau jeling kita A to Z dia nampak. Ya, itu masuk dalam maksud hadis Nabi SAW. Ya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu pandangan orang-orang yang mukmin yang kamil, sebab dia memandang dengan nur Allah Taala. Allah. Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, Raisul Muhaqqiqin, imam tarekat dalam perjalanan tasawuf ialah Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Junaid? Bermula ilmu itu bahawa engkau ketahui akan Tuhanmu, dan jangan engkau lalu dia kadarnya. Mana yang kata kamu kenal makrifat akan Tuhan, ada ilmu sebenarnya yang manfaat, kau kenal akan Allah Ta'ala, dan engkau tidak melampaui, melalui akan kadar. Maknanya apa? Kita tak melampaui akan kadar takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan bahawa kita faham dan kita memandang kadar dan takdir dia. Ya, bukan kita pandang diri kita kan. Ini dapat satu benda, nampak dia kan. Kadang keluar mulut-mulut pula ucapan tak elok. Ini kalau saya tak buat ni, mana boleh dapat? Wah. Dia perasan dia yang menentukan. Padahal siap azan lagi kan. Ya, kita manusia yang Tuhan sebut dalam Quran, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia ni kana zaluman, maha zalim, jahul, maha jahil. Pun kalau buat kerja ada ketah kerja kan. Tak buat projek apa semua kan, ada ketah kerja tak? Ada ketah kerja. Manusia yang bodoh ni pun buat ada ketah kerja. Apatah lagi Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Lebih daripada itu. Jadi sebelum ada, kita dah siap dalam ilmu Tuhan. Dia panggil ta'aluk inkishaf. Dan ta'aluk iradat dia panggil at-takhsis. Dah siap, kita kerja Tuhan dah siap dah. Apa nak berlaku, sekian-sekian, tak ada satu pun terlepas daripada kadar dan takdir Allah SWT. Jadi disuruh kita apa? Pandang dan perhatikan pentadbiran yang Tuhan sebut. Allahu yudabbirus samawati wal ardh. Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Sebab gagal kita pandang dan mengingati, dia akan masuk benda lain. Benda lain nampak apa? Nampak kita. Boleh nampak awak, kita habis. Ya. Dia je, wallah. Baru dia betul kenal Tuhan. Nampak kita saja, nampak diri dia, bahaya besar banyak. Dia akan menumbuhkan tunas-tunas afatul qalbi, penyakit dalaman. Apa akan timbul? Riak, wujud, takabur, sombong, ego. Lama-lama habis penyakit itu merosakkan hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Habis. Dan kata Imam Syekh Junaid radhiyallahu anhu, bermula ilmu itu bahawa engkau ketahui akan Tuhanmu, engkau makrifat akan Allah Ta'ala. Kemudian jangan engkau lalui, mana jangan melampaui akan kadarnya, ya, takdir dia. Nak lampau pun tak boleh kan. Ya, kata Sayyidina Umar, apa yang Tuhan takdir itu saja berlaku. Kalau berlaku masaib, musibah, kamu tak reda, qada Tuhan wa qada Allahu yajri, qada Tuhan tetap berlaku. Maka kamu kalau reda, kamu dapat makam kamu tinggi. Qada Tuhan tak layan kamu. Dia tetap berlaku tuan. Tak ada siapa yang boleh membatalkan qada dan takdir Allah Ta'ala yang siap. Itulah baru dipanggil Tuhan. Dia boleh buat apa yang dikehendaki. Dan kata Syekh Mahdawi radhiyallahu an, bermula ilmu yang memberi manfaat itu apa dia? Ilmu yang mengheningkan hati. Ya, ilmu yang bila kita belajar tenang jiwa kita. Ya. Jiwa kita lapang, dia dapat menghadap Allah Ta'ala dan menghasilkan zuhud di dalam dunia. Lagi dia belajar yang manfaat, hati dia lagi dapat ditawar kepada dunia. Dia tak jadi orang yang gila ke dunia, tak ada. Ya, sebab hubbud dunia, kasih ke dunia ni apa? Yumbitani an-nifaq kama yumbitul ma'al baqlah. Hubbud dunia ni, kasih dan gila ke dunia ni, dia menumbuhkan sifat nifaq. Sebagaimana air menjadi sebab menumbuhkan tumbuhan dan
Disiram air kan, dengan sebab dia tu Allah Ta'ala tumbuhkan hijau. Begitulah menghijarnya sifat nifak, munafik dan diri orang seorang apabila letakkan hubbud dunia. Dikasih je pada dunia je habis tuan. Kalau tidak, dia tengok lah tuan. Ulama boleh jual agama tuan. Dia tak kerti ke? Dia mengaji dalam luar negara, sijil panjang-panjang, dia boleh jual agama dia tuan. Senang-senang aja dia main-main tuan. Sebab apa tu? Ni, tidak ada az-zuhd tu. Maka zuhud ni panjang perbahasan lah. Zuhud segi pakaian, zuhud segi ni, macam-macam segi ada tuan. Tapi yang paling zuhud apa dia? Hilang makhluk dari hati. Itu dia. Dia mengalami, dia panggil makamil fana' billah. Lenyap, tak ada makhluk dalam hati dia, ya. Itu yang selalu diucapkan dalam apa? Syair ataupun kalam-kalam sufi, yang budak-budak selalu pukul gendang. Ya, apa hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Itu dia besar tuan, tinggi hero. Hasbi, cukup bagi aku Allah Ta'ala. Tak payah yang lain, aku tak berhajat pada yang lain dan aku tidak berpegang pada yang lain. Itu makna dia tuan. Wirid yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim AS ketika dicempak dalam api tuan. Ya, hasbi, cukup bagi aku Allah Ta'ala. Ya, hasbi rabbi jallallah, cukup. Itu Tuhan turunkan bantuan dia. Dan itulah wirid ketika Nabi mengejar Abu Sufyan mengiringi perang Uhud. Ya. Kemudian ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi, tak ada dalam batin hatiku selain daripada Allah Ta'ala. Itu wirid besar. Jasad kita bersama makhluk tak apa. Ya, jasad kita kan. Sebab kita duduk dalam dunia, alam dunia memerlukan percampuran begitu. Itu jasad. Dalam jangan, dalam bagi kat dia je. Itu iman peringkat awliya yang tinggi itulah. Jasad dia bersama makhluk, tapi hati dia dengan Allah SWT. Sebab tu hati digelarkan, dinamakan dia Baitullah. Macam masjid orang namakan Baitullah, kan? Di Mekah tu pun ada nama Baitullah. Apa makna Baitullah? Rumah Allah, bukan Tuhan duduk situ. Baitullah di Mekah tu tempat orang tawaf, tempat ibadat. Masjid tempat ibadat, sebab dinamakan Baitullah. Rumah Allah, mana rumah untuk ibadat pada Allah. Jadi hati dia panggil Baitullah, mana hati ialah tempat untuk mengingati Allah, termasuk. Bukan Tuhan duduk dalam hati atau duduk dalam Kaabah, tidak. Tuhan laisa kamitsli syai', dia tak serupa makhluk. Dia tidak bertempat macam kita ni. Dia cara dia yang maha tinggi. Dan barang yang menghampirkan kepada syurga, ya, itu ilmu dipanggil manfaat, yang tenang jiwa dan ya, hati dia jadi zuhud dengan dunia, ya, dan barang yang menghampirkan kepada syurga diminat. Betul hadis setengah daripada syarat untuk menerima ilmu terus. Ilmu ni direct dari Tuhan, dipanggil ulumul laduniyah. Maka setengah daripada syarat dia apa? Az-zuhdu. Itu Nabi sebut dalam hadis. Man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin wahdahu bila hidayatin. Siapa yang zuhud hatinya dengan dunia, maka Tuhan ajar dia ilmu, allamahullah. Ya, Tuhan ajar dia ilmu tanpa dia direct terus ilmu dunia. Wahdahu bila hidayatin, dan Tuhan pimpin hidayat tanpa orang pimpin. Ini makna syarat kepada apa? Tinggi martabat itu. Ilmu tasawuf pun kalau mengajar dalam kitab Hikam Abi Ibn Ruslan, ada Hikam Abi Madian At-Tilimsani. Ya, la yasluhu sama' hadzal ilm. Kamu tak patut, mana tak boleh, tak berkelayakan, tak mampu nak menerima. Maknanya bahasan ilmu tasawuf melainkan kepada syarat. Di antara dia apa? Az-zuhd. Orang kata zuhud, dia tengok ilmu tasawuf, dia takut kan. Kita siapa mengajar ni? Wah. Kan ada satu pejabat, dia ngajar kita sedikit, datang dia punya apa, tak pemantau apa dia. Dia kata, ni kitab siapa mengajar ni? Wah, kitab ustaz ni mengajar. Wah, kitab sedikit dia ngajar. Dia tengok sedikit dia takut. Kitab sedikit dia tengok dia takut. Sebab apa? Perut dia penuh dengan dunia kan. Berkeladak dunia, melongkang dunia dalam perut. Sebab dia tengok kitab tasawuf, dia nak beramal, dia tengok kitab tasawuf, dia takut. Sebab kitab tasawuf apa, dia kat nafsu kita, pum dia kat. Ya, pahit kan? Nak buang kena nafsu kita, buang, baru terang hati kita, baru memancar nur makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Kalau nak baca, dia tengok nama kitab, dia takut. Ya, punyalah teruk tuan ni. Itu berkeladaan kan. Dia berkeladak perut. Allah. Dan barang yang menghampirkan kepada syurga, ya, dan yang menjauhkan daripada neraka. Ilmu ni membawa kita ke arah tu. Makin minat kita membuat persiapan untuk bekalan di sana besok. Ya, dan kita masih makin meninggikan semangat tingkat untuk menjauhkan diri daripada sebab-sebab yang boleh kita terperangkap di akhirat besok. Itu dia.
dan menakutkan akan kepada Allah Ta'ala. Maknanya mendatangkan ziyadah sifat takwa Allah itu makin meningkat. Itu dipanggil ilmu nafi', ilmu yang memberi manfaat. Dan yang mengharapkan dalamnya dan mengetahui pada segala kebinasaan diri dan daripada segala kebajikan dia. Dia tahu akan kebinasaan nafsu dia, diri teman nafsu dia. Apa benda manfaat nafsu dia, apa benda yang merosakkan nafsu dia, merosakkan diri dia. Nampak. Lalu dia berjalan lurus pada jalan Allah Ta'ala. Itu dipanggil apa? Al-ilmu nafi', ilmu yang memberi manfaat. Allah. Sebab kata seorang ulama besar, jawab dia, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wali besar tadi. Kata man lam yataghala bi hadzal ilm mata musiran ala sabai kabair wa huwa la yaqul. Man lam yataghala, tidak memberikan tumpuan betul pada ilmu membincangkan kerohanian ni, penyakit dalaman ilmu tasawuf ni, mata musirran alal kabair, dia mati mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Nah, semua benda dalam kan, riya, ujub, semua benda dalam, kita kan nampak. Orang tak boleh tengok kan, ahli kasyaf lain dia tak nampak kan. Benda tu kalau tak diperhatikan, sebab benda dalam. Apa kerja pun kalau benda dalam dia mahal kan. Perubatan, kalau jenis ubat luar dia sapu-sapu gatal-gatal, itu dia murah. Kalau main dalam macam kanser, ya, bara dalam, tu dah lain cerita. Dia kena masuk apa, skop lah, kena masuk kamera lah, macam-macam tuan. Ya, kos dia pun tinggi, sebab dia penting. Dalam kalau jam macam jantung jam ni macam habis. Qalu inna lillahi. Ya, mana benda dalam tu lebih besar. Begitulah kalau kerja kalau pakai dalam dia tinggi gaji. Letak dan pakar perancang, gaji dia RM10,000 kan. Kalau kerja tak pakai rancang, dia kerja ambil simen, gaul-gaul, tapi plaster je, tu gaji tak mahal. Sebab akal dia tak jalan, dia kerja tenaga kan. Tu kalau pagi dia makan roti tampal 3 kan. Dia tarik gelas besar, roti tampal telur, enjut separuh. Wah, macam nama kan, ada bergenjut. Kan, sebab dia perlu tenaga. Otak tak jalan, otak tu okey, sakit kepala, macam mana nak untung ni, fikir macam-macam kan, barang mahal lagi macam. Dia dah ada, dia jalan haus simen, tepi plaster dah. Lepas tu cukup bulan dapat gaji. Tapi tak mahal lah gaji ni, kerja mudah kan. Kita pakai perancang ni, nak set tanah ni, nak kerja macam-macam risiko ni, pincing, kena banyak nak masuk dalam kepala kan, tanpa mengigau-ngigau. Tu gaji dia mahal. Kerana bila main dalam dia mahal. Begitu ibadat. Kalau kita ibadat takbir semayang, Allahu Akbar, habis dalam kosong, tak ada nilai. Dia awliya dia angkat dia takbiratin mi'raj ke hadrat Tuhan. Angkat dia takbir zab, dah tawajuh hati dia ke hadrat Tuhan. Semua dalam, muraqabah dia, musyahadah dia, lataif di jalan dengan Tuhan. Itu hebat. Ini angkat takbir, hati dia melancong. Kata Malaysia dia betul, sampai Sabah Sarawak dia pergi. Yang ke laut pergi ke laut, yang ke darat pergi ke darat kan. Dia sembahyang siap jala ikan pun dia. Kaki mancing betul joran, dan sembahyang dia betulkan joran. Ni patah. Habis tuan, terlokup sembahyang. Sembahyang dia tu masuk tong sampah lagi tuan. Bukan kita menyentuh musalli. Dia sembahyang kamu tak jadi je, diangkat, tiba-tiba malaikat sepukkan balik. Rupa dia dibungkus macam kain buruk sembahyang. Maka dia kata pukulkan balik pada wajah tuan dia, pum, balik. Itu senyum monyok kan. Ada kena jaga tu. Sebab sembahyang tu besar. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan makhluk kan. Sebab kena jaga. Dan kata Syekh Abu Abdullah Muhammad Ibn Ali At-Tirmizi Al-Hakim radhiyallahu an, ilmu yang telah diperolehi dalam hati, mana ada kesan dalam jiwa dia tadi itu. Dan didapat demikian itu bahawa nur itu apabila telah terbit dalam hati dan memancar nur, maka dapatlah pekerjaan itu, baiknya dan jahat. Terang. Disuruh dia nampak benda ni baik, benda ni buruk. Kan? Kerana nur gelap dia tak kira, dia sapu. Benda baik buruk dia tak ada kira. Dan jatuhlah dengan demikian itu berbayang-bayang dalam hati, iaitu rupa segala pekerjaan, dia nampak hakikat dia. Maka dikerjakannya yang baik dan dijauhkannya yang jahat. Maka demikian itu ilmu yang memberi manfaat dalam daripada cahaya hati dia tadi itu. Bisinaran ilmu termasuk nur,
Maka Tuhan pancarkan nur dalam hati tadi. Nur iman makin bertambah. Nurun ala nur. Bertambah nur. Nur iman dah ada kan? Sebab iman tu nur. Tambah pula dengan ilmu nafi' nur. Nurun ala nur. Bercahaya. Lagi terang hati dia. Lagi terang perjalanan dia. Cantik je. Mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat yang zahir. Batin. Lepas tu satu ketiga Imam Syafi'i mengadu hal pada guru dia. Syaqautu ila al-waqi' an ila habzi fa akhbarni bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i satu hari dia menghafal, terganggu hafalan dia. Hebat tak hebat Imam Syafi'i, kitab Muwatta' ni macam ni tebal ni. Dia boleh hafal satu malam ni. Dia tengok macam tu, jadi komputer kan. Kita komputer boleh hang je Mahmud. Ada budak kata, "Ustaz bawa laptop mengajar." Kan dia mampu aku menjam tu. Kau tekan-tekan nak naik bateri kong. Malam ni kelas tangguh sebab bateri kong. Awak dia. Baik kau bawa kitab senang. Jadi bila hafalan dia betul hebat terganggu. Dia mengadu hal pada guru dia bernama Waqi' Tamin. Maka guru dia kata apa? Bi annal ilma nurun. Ilmu tu nur, kata guru Imam Syafi'i. Wa nurullahi la yuhda lil 'asin. Nur Tuhan dia tidak menunjuk pada orang yang kotor membuat maksiat. Sedangkan terpandang dan Imam Syafi'i terpandang tumit saja. Bukan pandang sengaja, terpandang tumit perempuan, terganggu hafalan dia. Ya. Sebab kita tak menghafal, jadi tak dapat nak stres. Ya. Budak-budak kalau hafiz Quran dia tengok. Dia balik rumah, dia duduk sebulan dua je, dia sebat makan macam-macam, Maggi lah apa, habis. 2 jus kadang hilang, kadang 3 jus hilang. Sebab satu pusat tapi dia senaraikan nama-nama makanan tak boleh makan. Maggi Cina. Ini Maggi Cina kan sedap dia makan. Dia telan je kan. Minyak babi pun habis masuk mulut dia. Lepas tu nak semayang dia termenung. Ya, orang Melayu ni pelik kan. Kalau letak mi Melayu dengan mi Cina. Oh, mi Cina licin habis. Kan? Sebab minyak babi dia kan. Dia telan laju kan. Makan tak macam habis. Sedangkan dalam kitab Salikin tu ada. Kul ta'amul mu'minin, makan oleh kamu makanan yang dibuat oleh orang beriman. Orang beriman paling tidak dia baca bismillah. Kalau kita bantu dia dapat untung, dia sembahyang sujud ke Tuhan. Dia menatang kapi, dia tolong apa dia kan. Dia hentam kita lagi ada. Itu tak tim mikir. Kata cerdik. Ya, makan tak tim mikir kan ya. Itu kena bersih kan, jaga. Allah. Sebab maksiat ni zulmah. Makanan haram tu semua gelap kan ya. Jadi guru dia kata apa? Ilmu tu nur. Nur tidak menunjuk pada orang yang melakukan kesilapan, maksiat dan mungkar. Ya. Itu terpandang kan. Itu tumit je. Kalau peha dia pandang kan. Wah, batang lehi lagi, macam batang getah. Ya. Terbeliak je mata pandang. Habis. Waktu tuan-tuan kau nak dapat lazat ibadat, try lah seminggu je. Ya, memang wajib pun tapi nak try rasa pula. Ya. Nabi kata innan nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min syihamil iblis faman tarakaha azakahu Allahu ta'ma ibaratin tasawuf. Innan nazara ila, ya, barang siapa yang memandang ila kepada mahasinil mar'ah, kecantikan perempuan. Ya, perempuan tu cantik dia tengok lain macam. Berdengar dalam orang Kelantan kata. Itu dia panggil anak panah beracun daripada anak panah iblis. Ya. Barang siapa meninggalkan dia, dia akan dihadiahkan kemanisan dalam ibadat. Itu dia hadiah. Hadis sahih Bukhari Muslim. Sebab daripada apa nama tu, di Mekah ada seorang ulama besar, Habib apa Jufri kan. Dia hebat kan. Dia boleh temu ramah kan dalam live semua tu dalam satu negara tu, satu dunia tengok kan di Mesir. Perempuan yang apa temu ramah dia tu tak pakai tudung kan. Dia tak pandang. Ya, dia jawab gitu. Dia perempuan tu kata, kenapa tak tengok saya? Tapi perempuan kata, kenapa awak tak tengok saya? Saya tak tengok awak tu, saya menghormati dan membesar menghormatkan awak. Saya tak khianat kepada awak. Kalau saya tengok awak tu, saya khianat ke awak. Wah, senyap tu kan. Sampai Mesir blok sekarang tak boleh masuk. Dia kalau masuk Mesir, perempuan tak bertudung akan jadi bertudung. Orang tak semain, dia semain. Dia cukup hebat tu dia. Oh, cakap ni, ya Allah, pum. Masuk akal. Orang terima salat tu. Hujah dia cantik-cantik tu. Orang macam ni pula dibelok. Pelik betul. Ni negara kartun tu kepada otak masuk air tu. Orang baik boleh buat perubahan di blok. Ya. Memang tak. Dia punya hujah, Masya Allah. Ya.
Tengok dia. Tengoklah buka YouTube banyak tu kan. Memang handal betul ni. Alim betul ni. Petah bercakap hujah halifu. Cantik betul cakap. Sampai apa? Perempuan tu orang mana? Pandanglah saya, dia suruh pandang ni. Dia tak pandang kan. Dia cakap-cakap. Soal jawab tu kan. Dia tak pandang. Itu Nabi dah kata, inna nazara. Daripada mata dia. Tengok dia kelikuan perempuan dah berkocak. Iman ke dah lain. Ya? Sebab tu Melayu kata, dari mata turun ke. Itu betul. Itu hadis Melayu. Bukan hadis Nabi, tu hadis Melayu. Dari mata turun ke hati kan. Tahu je sampai dalam. Kan? Lepas tu bila kita tengok dua perkara kan. Kalau cantik, perempuan dah hati kita tergoda. Iman kita dah berkocak. Kalau tak cantik, hati kita menghina. Kalau warna tu, dah mengumpat pula. Senang tak pandang begitu. Selamat, kan? Masya Allah. Itu mata tadi. Nabi jaga tu. Mata menteri luar. Pandang kata tu. Betul kita jaga mata kita, insya-Allah ibadat kita sedap. Ya, lazat ibadat. Kalau banyak kita pandang benda maksiat lebih. Ya, jadi lalai. Akhirnya gelap hati kita ni. Dan satu lagi kata Imam Malik rahimahullah taala, tiada ilmu itu dengan banyak riwayat. Riwayat ni kitab ni itu lah. Tapi hanya ilmu itu ialah nur yang ditaruh dalam hati. Tercempakkan nur kesedaran tu. Kesedapan dalam tu tuan buka kan. Itu adalah ilmu yang sebenarnya membawa kepada pendekatan dia kepada Allah Taala. Itu bila ada cahaya nur ilmu tadi itu membawa dekat. Habis satu. Itu kata Imam Malik. Mana kesimpulannya apa? Ilmu nafi', ilmu manfaat, dia membuka meluaskan hati kita, lagi membawa pendampingan dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lagi kuat antibody kedalaman dia untuk mengelakkan benda-benda yang tidak sihat daripada unsur maksiat dan kemungkaran, dan lagi merapatkan dia kepada Allah Taala. Kemudian kata Ibnu Wahb bin Wallah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallah.